Didik TV KPM. Dan untuk kali ini Sean, kita tengok beberapa proses ataupun mekanisme ataupun tindak balas yang biasanya ditanya dalam kertas satu. Memang ada banyak tapi kita bincangkan beberapa. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Raja menunjukkan laluan impuls saraf dalam satu arka refleks. Okey, penyataan manakah betul tentang laluan tersebut? Okey, arka refleks maknanya tindak balas refleks. Pernah tak kalau kita tengok gambar ni dia tercocok apa ni? Tercocok jarum. Pernah tak Sean tercocok benda tajam? Pernah aku banyak kali dah. Pisau ke apa ke, ataupun Sean terpegang objek panas. Pernah aku. Terpegang pernah kan? Itu namanya tindakan refleks. Jadi Sean mungkin akan menyentap tangan. Betul? Jadi dekat sini murid-murid sekalian, pertama kita kena menguasai dulu apakah stimulus yang diberi, iaitu gambar rajah. Kalau kita lihat di sini, kita ada tangan yang dicucuk. Tangan yang dicucuk dalam tindakan refleks ni, dia melibatkan 3 neuron. Ingat 3 neuron. Neuron apa? Neuron yang pertama, neuron deria. Neuron yang kedua, neuron geganti. Dan neuron ketiga, neuron motor. Namun begitu, ada juga tindakan refleks yang melibatkan 2 neuron saja. Contohnya, sentakan lutut. Kalau kita ketuk lutut bawah tempurung lutut kita ni, tu sentakan lutut. Kalau sentakan lutut dia hanya melibatkan 2 neuron, iaitu neuron deria dan juga neuron motor. Okey, kita lihat juga dekat sini M. M dia label dekat bawah ni. K ni kalau kita tengok dia adalah neuron yang pertama, betul? Ini adalah neuron deria. Neuron J ni neuron yang kedua. Ini adalah neuron geganti. Dan kita ada N. N ni dia pergi pada otot. Okey? Jadi kita study dulu ataupun kita kuasai dulu kita punya gambar. Okey. J menghubungkan impuls saraf dari reseptor ke K. Kita tengok balik J. J ni neuron geganti. Takkanlah dia menghubungkan impuls saraf dari reseptor. Reseptor sepatutnya daripada M ni, reseptor ni. Ini adalah peranan neuron deria. Jadi A ni kita dah tolak. Okey. N menghantar impuls saraf ke J dan dibawa ke K. N mana? N ni otot. Otot dia tak hantar impuls, betul? Dia menjalankan gerak balas. Sama ada pengecutan atau pengenduran otot. Sebab kita nak tarik tangan. Tapi kita nak pegang, benda panas lama-lama. Okey, jadi dekat sini, salahlah. Boleh disingkirkan. Okey, M mengakibatkan jari bergerak balas. Kita tengok M. M ni reseptor mula-mula. Takkan dia bergerak balas? Kan? Dia adalah mendapat rangsangan tersebut, betul? Untuk mencetuskan impuls saraf. Jadi M ni pun salah. N mengakibatkan tangan bergerak balas. N tadi apa Sean? N ni? Otot je. Otot. Betul tak dia bergerak balas? Betul je. Betul. Jadi murid-murid kita lihat semua pilihan jawapan yang ada. Singkirkan satu-satu. Jangan gopoh-gapah. Jangan terburu-buru. Sebab ada pelajar dia tengok macam ni, dia nak ambil mudah. Bila dia ambil mudah, dia tersalah singkir jawapan yang sepatutnya betul, dia singkirkan awal-awal. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah D. Okey, ini adalah apa Sean tadi? Ini adalah tindakan refleks. Okey, jadi harus diingatkan murid-murid, selain daripada arka refleks ataupun laluan tindakan refleks ini, murid-murid harus menguasai tentang kepentingan tindakan refleks. Okey, struktur neuron tu mesti mahir dan perlu kuasai. Okey, kita terus pecut pada soalan yang kedua. Seorang peladang berhadapan dengan seekor harimau. Harimau ni maknanya apa, Sean? Binatang yang ganas, garang, karnivor, makan manusia. Kalau jumpa harimau, jumpa harimau depan-depan. Kalau dalam sangka tak apa kan, Sean? Jadi rasanya apa Sean akan buat? Saya akan lari aku. Saya akan cabut. Akan lari. Jadi ini satu situasi yang sama ada kita nak apa? Lawan atau lari. Sama ada kamu bertenaga untuk lawan harimau tu ataupun kamu lari terus. Ini situasi cemas. So, apakah tindak balas yang berlaku dalam badan ketika menghadapi situasi yang menakutkan ini? Kalau kita jumpa sesuatu benda yang menakutkan kita, mungkin Sean mungkin dalam sekolah rendah ke sekolah menengah mungkin pernah dipanggil naik ke atas peta bagi ucapan secara tiba-tiba. Jadi benda tu adalah sesuatu yang menggelisahkan kita, kan? Betul? Jadi kita akan mudah apa? Berpeluh-peluh, betul? Mungkin tangan kita akan berpeluh basah sebab degupan jantung kita akan jadi laju dan sebagainya. Jadi kita tengok tindak balas ini sebenarnya murid-murid diakibatkan kesan daripada tindakan hormon yang berlaku dalam badan. Bila jumpa harimau yang di ladang kelapa sawit miliknya, takkanlah harimau tu jinak tiba-tiba. Mestilah dia takut pada harimau tersebut, kan? Okey, sekarang ni kita tengok rembesan adrenalina bertambah.
Adrenalina ni kalau dia bertambah, fungsi dia apa? Dia akan meningkatkan degupan jantung. Ya. Okey. Rembesan thyroxina. Kita tengok thyroxina ni hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid. Jadi dia ada kaitan ke dengan kita punya tindak balas lawan atau lari ni? Rasanya bukan, Cikgu. Macam tak ada kan? Sebab dia lebih kepada metabolisme badan. Okey, kadar pernafasan bertambah. Betul ke bertambah? Bertambah, Cikgu. Kita akan bernafas dengan laju. Kadar jintan jantung menurun. Macam pelik kan? Bila kita tengok dekat sini, kita dapat tahu 1 dan 3 ni adalah pilihan jawapan yang tepat. Okey, jadi kita singkirkan mana yang tidak berkaitan dan kita pilih satu jawapan yang tepat, iaitu tindak balas untuk kita kata apa tadi, lawan ataupun lari. Okey, jadi melibatkan hormon Ya. Hormon tu jangan lupalah hormon adrenalina ataupun noradrenalina. Jangan namakan anak noradrenalina pula kan. Noradrenalina tu adalah hormon. Okey. Kita tengok nombor 3. Rajah menunjukkan satu proses yang berlaku dalam glomerulus. Pernah dengar tak Sean glomerulus? Macam pernah, Cikgu. Macam pernah kan? Dah lama dah tinggalkan biologi ni kan. Okey, untuk glomerulus kita tengok dekat sini menghasilkan cecair X. Okey, bahan manakah yang terdapat dalam cecair X? Okey, kita lihat dekat sini murid-murid semua. Gambar ni menerangkan tentang glomerulus. Dekat sini kita dah boleh buat penerangan ringkas. Iaitu yang pertama dekat sini, glomerulus adalah yang ini yang saya labelkan sebagai G ni. Ini adalah glomerulus. Glomerulus ni dia mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi. Kesan daripada perbezaan arteriol, efferent dan juga efferent. Maka tekanan tu akan menjadi tinggi. Jadi ada bahan yang akan terturas keluar, masuk ke bentuk C ni. Bentuk C ni kita panggil sebagai kapsul Bowman. Kapsul Bowman. Jadi proses ini berlaku di ginjal. Buah pinggang kita ni. Buah pinggang kita ni biasanya dia nak menghasilkan air kencing, betul? Ya, betul. Penghasilan air kencing. Jadi proses ini adalah proses penghasilan atau pembentukan air kencing. Tapi disebabkan ditanya satu bahagian saja, dia berlaku di glomerulus dan juga kapsul Bowman, maka ini adalah proses ultraturasan. Okey, ingat proses ultraturasan. Kalau kita tengok murid-murid semua, soalan ginjal ni pun famous juga, terkenal. Okey, dia boleh tanya ultraturasan, dia boleh tanya penyerapan semula, rembesan dan akhirnya pembentukan air kencing. Sama ada air kencing kita keluar sedikit dan pekat ataupun banyak dan cair. Bergantung pada jumlah air yang kita minum. Ataupun makanan yang kita makan. Kalau garam berlebihan pun tak boleh juga, betul? Ya. Jadi dia akan mempengaruhi kita punya penghasilan air kencing. Okey, jadi murid-murid semua, kita tengok bahan mana yang terdapat dalam cecair X. Adakah glukosa, asid amino, eritrosit dan protein plasma? Maknanya bahan yang terturas ni mestilah bahan yang kecil. Ya. Mudah untuk terturas. Okey, kita lihat dekat sini, pilihan jawapan dia adalah 1 dan 2. Glukosa dan asid amino boleh terturas ke dalam kapsul Bowman. Kenapa eritrosit dan protein plasma tak boleh? Kerana protein plasma dan eritrosit ni adalah satu molekul yang besar. Bila besar, dia tidak boleh terturas daripada glomerulus kepada kapsul Bowman. Jadi kalau kita tengok soalan ni, kita boleh baca yang lain-lain. Yang lain macam tadi, yang ini ultraturasan. Kita boleh fokus pada proses pengosmokawal aturan secara keseluruhan. Okey, penghasilan air kencing lah maksud saya tadi. Okey. Jadi kita teruskan kepada soalan yang keempat. Rajah menunjukkan gerak balas kulit dalam persekitaran yang sejuk. Studio ni nampak sejuk kan? Kalau sejuk, biasanya bulu roma kita ni adalah dalam keadaan condong ke tegak? Tegak. Tegak kan? Ya. Okey. Jadi dalam keadaan tegak. Tapi soalan ni dia tanya lain. Dia tanya apakah yang akan berlaku jika struktur X tadi dicukur? Bulu roma atau rambut yang berada pada badan kita ni, kita cukur dia. Potong. Okey, bila cukur, kalau kita tengok, kalau dalam keadaan sejuk, bulu roma kita tegak. Ya. Kenapa bulu roma kita tegak, Sean? Sebab dia nak perangkap. Haba, ya. Perangkap udara dulu. Lapisan udara yang tebal tu dia perlu perangkap. Ya. Supaya haba tu akan bertindak sebagai penebat dalam badan kita lah. Ya. Barulah haba tu tidak tersebar ke persekitaran. Tapi kalau dah cukur, boleh ke kita perangkap haba tu? Rasanya tak boleh. Jadi logiknya dekat sini soalan ni berbentuk negatif. Sebelum ni dia menjalankan fungsinya tapi tiba-tiba tak ada, maka dia akan jadi soalan negatif. Okey, kita tengok. Jadi, autoerector tidak boleh mengecut. Ini tak ada kaitan lah. Kelenjar peluh menjadi lebih aktif.
Betul ke peluh? Peluh ni dalam keadaan apa? Yang panas ke? Panas kan? Lebih banyak haba hilang ke persedaran. Logik juga sebabnya ada kaitan dengan haba. Sebelum ni kita nak perangkap haba dalam keadaan sejuk. Kurang darah mengalir ke permukaan kulit. Yang ini pembasuh cerutan. Soalan D ni pembasuh cerutan. Okey? Kita ada pembasuh dilatan, pembasuh cerutan. Gunakan istilah yang betul. Okey, ini dalam keadaan panas juga. Okey? Okey, jadi murid-murid semua, kalau kita tengok dekat sini, pilihan jawapan C lebih menepati kepada keadaan X yang dicukur tadi. Jadi murid-murid semua kena biasakan dengan soalan-soalan yang berbentuk negatif. Negatif maksud saya dekat sini bukannya negatif apa. Negatif tu maksud saya sebelum ni dia boleh menjalankan fungsi, tiba-tiba ada satu benda yang tak berfungsi. Ada satu komponen tidak berfungsi, ada satu proses yang dia tertinggal dan sebagainya. Jadi murid-murid kena biasakan dengan perkataan tidak ataupun proses yang tiada, tidak berlaku. Okey, pecutan kita pergi pada soalan yang kelima. Baik, cikgu. PQRS adalah peringkat-peringkat dalam mekanisme pembekuan darah. Kenapa darah kita perlu membeku, Sean? Untuk untuk menghalang pengaliran darah daripada keluar badan. Bagus. Darah kita kalau kita dah tercedera ataupun ada kemalangan, darah kita akan mengalir dengan banyak, betul? Jadi untuk menghalang kehilangan darah secara berlebihan tadi, kita akan badan kita akan melakukan proses mekanisme pembekuan darah. Namun, kali ini dia tanya urutan pula. Manakah urutan yang betul? Okey, untuk urutan yang betul, maknanya pelajar kena susun. Bila susun, pelajar mesti tahu tentang mekanisme, murid-murid semua mesti tahu tentang mekanisme pembekuan darah. Okey, jadi mekanisme pembekuan darah, murid-murid, dia mesti ada dua proses utamalah. Yang pertama, kita ada apa? Protrombin kepada trombin. Yang kedua, fibrinogen kepada fibrin. Okey. Namun begitu dia mesti dimulakan dengan platelet. Okey. Jadi dekat sini platelet bergumpal pada luka, eritrosit terperangkap. Biasanya eritrosit sel darah merah lah terperangkap ni last sekali. Okey, akhir sekali. Okey. Thrombokinase menukarkan protrombin kepada trombin dan trombin menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Jadi ini kalau tindak balas yang pertama lah. Okey, ini tindak balas yang kedua. Tapi sebelum tu mesti ada platelet dahulu. Okey, jadi platelet ni yang P tadi ni lah. Okey, tindak balas ini yang saya kata tadi yang berlaku semasa pembekuan darah. Jadi dekat sini murid-murid kita mulakan dengan P tadi. P sebab apa? Platelet tadi akan bergumpal dahulu. Bila bergumpal dia akan menghasilkan bahan pengaktif yang dinamakan thrombokinase yang akan memangkinkan penukaran protrombin kepada trombin. Jadi kita ada R. Lepas R, tindak balas yang kedua iaitu S. S adalah trombin menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Fibrin ini akan membentuk jaringan dan akhirnya akan memerangkap sel darah merah dan menghalang darah kita daripada mengalir dengan banyak ataupun berlebihan lah. Selain daripada itu, kalau kita ada pembekuan darah, kita mikroorganisma tidak boleh masuk ke dalam badan. Jadi murid-murid kena tahulah selain daripada proses macam ni, mekanisme macam ni, kepentingan dia pun kamu kena kuasai. Okey, ini soalan yang ke-5. Okey, mungkin satu lagi kita sempat pecut. Boleh, cikgu. Okey. Ini soalan yang terkenal jugalah. Biasanya proses pengosmokan aturan tadilah. Homeostasis yang berlaku di sepanjang nefron. Nefron ni terletaknya di ginjal. Seorang pesakit kencing manis mengalami simptom dahaga. Dahaga dan kerap kencing. Bila dahaga dan kerap kencing, maknanya air dalam badan dia banyak tak? Semua air itu dikeluarkan, disingkirkan daripada badan. Jadi, badan dia kekurangan air. Ni mungkin ada faktor-faktor daripada nefron tersebut yang menyebabkan air itu hilang. Okey, P ni. P ni kita kena tahu. Saya dah kata kalau ada gambar mesti kuasai. P ni adalah tubul berlingkar proksimal. Q ni adalah liku Henle. Dan R ni adalah tubul berlingkar distal dan S ni adalah ductus pengumpul. Kalau air kencing keluar banyak, maknanya ada kaitan dengan kawasan ini. Maknanya air tadi tidak diserap semula. Okey, air tadi tidak diserap semula. Jadi, mana satu jawapan yang menunjukkan air tidak diserap semula? Lebih banyak air diserap semula. Diserap semula. Banyak ke? Ke dalam kapilari. Kan ni diserap semula. Saya kata tak serap. Bila tak serap barulah dikerap kencing. Okey, kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah dalam S. Betul ke S? S ni tubul pengumpul lah. Mungkin ini jawapan kita boleh terima. Lebih banyak glukosa. Ni glukosa pula ke dalam kapilari dalam P.
P dekat sini tubuh belingkar proksimal. Tak ada kaitan dengan air tadi. Ya. Betul? Lebih banyak glukosa meresap daripada kapilari darah ke dalam Q. Okey, yang ini tu Liku Henley lah. Jadi kalau ikutkan logik dekat sini, jawapan yang paling tepat kita boleh terima adalah jawapan B untuk proses pengosmokawat aturan, iaitu pembentukan atau penghasilan air kencing.